Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkatakan buat kali kedua ciri-ciri kejatuhan bangsa Melayu untuk kita sama-sama renung dan fikir. Dan diharap ada pihak dan generasi yang prihatin terhadap keadaan ini demi bangsa, agama dan tanah air yang tercinta. Perlu kita renung jauh. Kejatuhan ini mungkin berlaku di abad akan datang atau kemungkinan berlaku dalam masa-masa yang terdekat jika tidak dibendung. Tiada gunanya apabila nasi sudah menjadi bubur. Keadaan yang berlaku sekarang dapat dilihat jelas dan nyata di mana wujud kelompok yang mungkin mempunyai agenda dan cita-cita tersendiri yang tersirat yang tidak kita ketahui. Kita lihat saja pergolakan mendapatkan kuasa dan kedudukan semakin menjadi-jadi sehingga wujudnya kata pepatah talam dua muka di kalangan mereka yang telah diamanahkan oleh bangsa. Ini merupakan di antara punca kejatuhan. Kita kena terima hakikat bahawa kejatuhan politik bangsa secara langsung akan menjatuhkan bangsa Melayu. Jika kejatuhan berlaku, ia akan membawa kepada akibat sampingan yang kita tidak ingin terjadi. Pemimpin seharusnya menunjukkan contoh dan tauladan yang baik untuk menjadi ikutan bawahan dan rakyat. Tetapi apa yang kita perhati kebelakangan ini ialah kepentingan diri lebih diutamakan. Sokongan yang diberi oleh kita selama ini amat sepadan dengan pepatah Melayu yang berbunyi, harapkan pagar, pagar yang makan padi. Kenapa kita berkata begitu? Kerana terdapat kalangan pemimpin yang disanjung dan diharap telah menjalahguna kuasa, melakukan penyelewengan, rasuah dan pecah amanah. Sesiapa sahaja tidak seharusnya menafi perkara ini. Pepatah Melayu ada menyebut, tiada angin, pokok takkan bergoyang. Saudara-saudari, bapa-bapa dan ibu-ibu yang dikasihi, siapa sahaja perlu faham, apabila peneraju politik bangsa Melayu tidak lagi jujur dan amanah, bangsa Melayu dan generasi muda lebih memilih untuk berdiam diri daripada keluar untuk memilih pemimpin di masa akan datang. Hal ini dapat kita perhatikan kerana sejak kebelakangan ini telah terdengar suara-suara pahit di kalangan bangsa yang berbunyi, apa guna kita keluar memilih? Hidup kita macam ini juga. Sama saja siapa yang menjadi pemimpin. Ya, suara-suara sebegini akan bertambah jika bangsa Melayu yang mempunyai rekod-rekod buruk yang jelas dan nyata diangkat ke hadapan untuk menjadi seorang pemimpin.
Kita perlu akur bahawa dalam dunia serba moden dengan pelbagai teknologi canggih, sesiapa sahaja tidak boleh menyembunyikan perbuatan salah laku. Semuanya boleh ditelanjangkan oleh rakyat dan media dengan fakta-fakta jelas sebagai bukti. Contohnya, tidakkah kita melihat harta, kemewahan dan gaya hidup sebilangan dari mereka-mereka yang diberi kepercayaan oleh bangsa kita sekarang? Daripada serendah-rendah kedudukan hingga ke peringkat tinggi tanpa mengira apa sahaja kedudukan dan jawatan yang dipegang, kita lihat keadaan kehidupan mereka. Kita bukan dengki atau iri hati, tetapi timbul tanda tanya bagaimana mereka mampu berkehidupan sebegitu dengan punca pendapatan sebenar mereka. Mereka bukannya tinggal di hutan belantara yang tidak boleh dilihat oleh rakyat sekeliling, oleh kita semua. Mereka tinggal dan berada di persekitaran kita. Di akan datang, bangsa Melayu tidak lagi memandang kepada logo atau bendera untuk memilih. Mereka akan memandang siapa yang membawa logo dan bendera Melayu itu. Mereka akan memilih bangsa Melayu profesional yang mempunyai prinsip agama dalam kehidupan sehariannya. Kerana mereka tahu golongan sebeginilah yang mungkin boleh membela nasib bangsa Melayu. Saya beranggapan bahawa bangsa Melayu, bangsa awal bertamadun ini, mempunyai jati diri sebenar. Mereka tidak akan dipengaruhi oleh pembawa ideologi hidup bebas, secularism, iaitu ideologi yang diperkenal oleh pengarang British bernama George Jacob Holyoake pada tahun 1851. Ini kerana mereka tahu bahawa ideologi sekularisme akan memesongkan akidah seluruh bangsa Melayu serta generasi berikutnya, kerana ia berpaksikan agama dan kehidupan manusia tidak boleh disatukan, kerana agama menghalang kehendak dan kebebasan manusia. Kehidupan manusia tiada hubung kait dengan agama dan Tuhan. Semua urusan keperluan kehidupan manusia seperti pendidikan, keuangan dan lain-lain perkhidmatan dipisah dari agama, kerana agama tidak boleh mencampuri urusan dunia dan kehidupan manusia. Kedudukan agama pula hanya di tempat-tempat ibadah sahaja. Kebendaan dan kekayaan menjadi teras dalam kehidupan manusia. Ideologi ini hampir menyerupai fahaman etisma yang menolak kewujudan Tuhan dan alam gaib. Kita percaya bangsa Melayu
yang cintakan agama dan bangsa ini sedar bahawa ideologi sekular yang dibawa Mustafa Kemal Atatürk di Turki yang menggugurkan prinsip Islam zaman Khalifah Osmaniyah adalah suatu contoh yang amat jelas. Kita perlu sedar dan jangan terlalu taksub dengan kata-kata dan ucapan lantang oleh sesiapa sahaja, fasih dengan berbagai bahasa hingga kita ternganga kerana ia tidak menggambarkan nilai pribadi sebenar diri seseorang. Penilaian perlu dilihat dari semua sudut kehidupannya. Yang jelas, kita tidak fikir seorang pencuri akan memberitahu dirinya adalah seorang pencuri. Seorang pembohong juga tidak akan mendedahkan pembohongannya. Kita juga tidak dapat menyelami agenda-agenda sebenar yang tersirat dalam pemikiran seseorang. Namun begitu, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana di abad ini sesiapa sahaja boleh meneliti dan mengetahui data-data baik buruk pribadi seseorang. Pepatah Melayu amat mendalam. Tak tumbuh, tak melata. Tak sungguh, orang tak kata dan tak bercerita. Generasi muda, pelajar dan cerdik pandai mampu membuat penilaian terhadap apa yang berlaku dan terjadi. Mereka mungkin berada di hadapan bersama pemimpin yang dicanangkan, tetapi sebenarnya mereka tidak menyokong. Mereka mungkin menjadi ahli bendera atau logo di hadapan mereka, tetapi pada hakikatnya mereka tidak menyokong. Inilah antara ciri-ciri kejatuhan politik bangsa Melayu yang akan menyebabkan kejatuhan bangsa Melayu jika tersalah pilih. Kita lihat apa yang berlaku di parlimen sejak akhir-akhir ini telah dijadikan lawak jenaka. Suatu tempat yang dijadikan tempat mewujudkan sesuatu perundangan negara, peraturan dan ketetapan dilihat berkeadaan tidak ubah seperti sebuah pasar ikan atau tongkang pecah. Sedangkan pemimpin tahu aturan dan peraturan dewan. Pemimpin kita kini telah menjadi bahan lawak di dalam dan luar negara. Dipermainkan, dimimikkan sebagai kartun di media-media sosial. Sesuatu yang tidak pernah terfikir oleh kita boleh terjadi di negara yang aman dan harmoni ini. Di manakah tata susila bangsa Melayu, bangsa Malaysia yang selama ini telah menjadi adat dan amalan kita? Kita telah banyak melihat pelarian demi pelarian telah terjadi di zaman ini. Mereka tidak pernah terlintas dan terfikir akan menjadi pelarian dari tanah air mereka sendiri. Apakah kita mahu anak cucu kita atau keturunan kita akan datang menjadi pelarian seperti mereka?
di suatu masa nanti. Kalau selama ini kita menggelar saudara kita Indonesia sebagai pendatang asing, mungkin mereka pula akan menggelar kita sebagai pendatang asing di negara mereka. Mungkin ada negara luar akan bertepuk tangan jika keadaan ini berlaku. Siapakah yang akan membela nasib bangsa ini jika politik bangsa Melayu telah jatuh? Memungkinkan juga tanah yang tercinta ini akan diubah menjadi sebuah negara republik. Sesuatu yang kita fikir tidak mungkin terjadi, mungkin akan terjadi. Bangsa Melayu seharusnya sedar mengenai kemungkinan ini. Sayangi dan cintailah agama dan bangsa kita. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Saudara-saudari, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah. Kita semua tahu bahawa hanya kandungan Al-Quran sahaja yang tidak dapat dan tidak boleh diubah oleh manusia. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Surah Al-Isra 88 pula berbunyi, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun demi mendatangkan sesuatu sebanding dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun mereka saling membantu. Saudara-saudari, bapa-bapa dan ibu-ibu, selain dari Al-Quran, semuanya boleh diubah, dipinda dan dibatalkan, termasuk perlembagaan, undang-undang dan peraturan apa sahaja yang dibuat oleh manusia. Terima kasih. Di akan datang, saya akan membuka pandangan untuk kita sama-sama fikir dan renung penyebab lain yang memungkinkan kejatuhan politik dan bangsa Melayu. Sila tekan subscribe, loceng dan share supaya kita dapat berkongsi pandangan ini dengan saudara-saudara kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.